Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton pentaksiran Bilik Darjah bersama saya, Nisa K. Dan hari ini kita nak berkongsi dengan lebih lanjut tentang apa itu pentaksiran Bilik Darjah atau PBD, bagaimana ia dijalankan dan mungkin memberi pencerahan kepada kedua-dua guru serta murid. Siapa agaknya guru penyampai kita hari ini? Jom kita berkenalan dengan beliau. Selamat datang, Cikgu. Selamat datang, terima kasih. Cikgu Mat Arifin, mesra dikenali sebagai Cikgu Mat ya? Ya, Cikgu Mat. Baiklah, hari ini Cikgu Mat, kita juga dibantu oleh jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan, Pahang. Baiklah, saya pasti ramai sudah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing kerana hari ini kita akan berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan pentaksiran Bilik Darjah atau PBD dalam bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Baiklah, Cikgu Mat, bersedia? Bersedia, terima Jom kasih. kita mulakan. Silakan, Cikgu. Selamat sejahtera kepada kawan-kawan. Hari ini saya nak mengupas tentang pentafsiran Bilik Darjah, iaitu PBD. Berarti pelaksanaan itu mestilah berlaku dalam Bilik Darjah. Baik. Pengenalan PBD dulu. Baik. Sebelum kita nak pergi jauh, kita bedah dulu apa itu PBD. Apa itu pentafsiran Bilik Darjah? Yang pertama, pentafsiran Bilik Darjah ini mesti berlaku secara berterusan dalam proses PDP kita. Apabila cikgu itu mengajar di dalam kelas, maka proses PBD itu berlaku. Selain itu, PBD bukan untuk membandingkan antara murid A dengan murid B. Baik. Tidak ada perbandingan. Contoh, apabila murid itu mendapat tahap penguasaan 4 dengan tahap penguasaan 5, tidak perlu dibandingkan. Dan yang seterusnya, tujuan PBD untuk membantu dalam perkembangan pembelajaran murid. Contohnya, apabila murid itu tidak dapat menguasai, guru boleh membantu atau guru boleh mengubah strategi supaya murid itu dapat menguasai kemahiran tersebut. Dan akhir sekali, yang penting dalam bedah tentang PBD ini, tujuannya untuk membantu guru. Jika dulu kita kadang-kadang terlepas pandang murid-murid sebab kita nak murid itu berjaya dalam peperiksaan. Tetapi apabila sekarang, PBD kita dapat mengesan dari setiap standard pembelajaran itu. Baik. Itu tentang bedah. Bedah, apa itu PBD? PBD. Baik. Kita lihat seterusnya. PBD ini baik. Baik kepada siapa? Baik kepada murid dan baik juga kepada guru. Membezakan apabila kita berorientasikan peperiksaan. Apa kebaikannya? Yang pertama, dapat membantu guru supaya kritis dan kreatif semasa melaksanakan PBD. Selain itu, guru juga dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid di dalam kelas. Kadang-kadang kita tak tahu murid itu pandai dalam sesuatu. Mungkin dia pandai dalam bercerita. Dengan menggunakan kemahiran bercerita, guru dapat mengesan kemahiran murid itu. Baik. Seterusnya, kita hendak murid-murid ini diterapkan nilai murni. Walaupun murid itu berjaya, contoh dalam peperiksaan dapat 6A, 7A, tetapi tidak ada nilai, tidak berguna. Kita tidak mahu murid-murid ini keluar nanti nilainya tiada. Tapi dalam PBD, pentaksiran Bilik Darjah ini, nilai perlu diutamakan untuk murid itu menguasai atau mendapat kemahiran atau TP yang terbaik. Baik. Perkara penting, untuk melaksanakan PBD, para guru termasuk saya, mestilah memahami DSKP. Baik. Sebab dalam DSKP itu ada apa? Dalam DSKP itu ada standard kandungan. Selalunya kita keliru. Standard kandungan ini perlu dikuasai oleh murid apabila murid itu telah berjaya. Contoh darjah 1 sampai darjah 6. Kita hendak murid itu, saya ambil 2.1, iaitu asas membaca dan memahami.
murid sampai darjah 6, sekurang-kurangnya murid itu dapat menguasai membaca dan memahami perkara yang dibaca. Dalam melaksanakan pentafsiran bilik darjah, guru perlulah memahami standard pembelajaran. Dari standard pembelajaran ini, guru-guru perlu melihat perkembangan setiap murid itu. Kita lihat contoh, saya bagi 2.11, membaca, memahami ayat. Murid itu berjaya tak? Selepas itu kita akan pergi 2.21, membaca, menaakul. Selepas itu kita pergi kepada 2.31, iaitu membaca, mengapresiasi bahan sastra dan bukan sastra. Murid itu berjaya atau tidak berjaya? Kita perlu melihat perkembangan. Baik. Setiap standard pembelajaran itu, barulah kita memberikan standard prestasi, iaitu TP, tahap penguasaan. Baik. Dalam DSKP juga ada standard prestasi. Dalam standard prestasi ini, satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan semasa di dalam kelas atau selepas murid itu keluar dari alam persekolahan. Baik. Bagaimana PBD dilaksanakan? Pentafsiran bilik darjah dilaksanakan di dalam kelas. Kita lihat. PBD boleh dilaksanakan secara formatif. Satu lagi, PBD boleh dilaksanakan secara sumatif. Baik. Bagaimana itu formatif dilaksanakan? Formatif dilaksanakan di dalam kelas. Apabila guru mengajar, contohnya apabila guru mengajar kemahiran 1.3, bercerita, murid-murid dapat dinilai semasa murid itu bercerita berdasarkan standard pembelajaran tersebut. Selain itu, dalam PBD, pentafsiran bilik darjah, ada juga pentafsiran sumatif. Pentafsiran sumatif ini dilaksanakan selepas beberapa unit ataupun beberapa tema selepas guru-guru mengajar. Boleh dilaksanakan secara sistematik. Baik. Apabila kita melihat PBD dilaksanakan, perkara penting para guru perlu kuasai iaitu standard prestasi setiap mata pelajaran ataupun bahasa Melayu. Saya bagi contoh ini standard prestasi kemahiran membaca tahun 5. Boleh di sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan. Baik. Saya ambil contoh darjah 5 ini ada sangat terhad. Terhad memuaskan. Apa itu sangat terhad? Sangat terhad itu murid dapat membaca, memahami kandungan pada tahap sangat terhad. Selalunya perkara inilah menjadi kerisauan pada guru. Baik. Guru A, guru B tidak dapat meletakkan tahap sangat terhad itu sama. Maka berlakulah antara guru itu tidak berpuas hati. Baik. Selain itu, kita lihat pada tahap 2, iaitu tahap terhad. Di sini pun murid itu membaca, memahami kandungan pada tahap terhad. Bagaimana kita nak tahu apa itu tahap terhad? Seterusnya tentang tahap memuaskan. Selalu guru-guru diminta supaya murid-murid dapat menguasai standard pembelajaran atau standard prestasi ini pada tahap memuaskan. Harapan. Tapi kalau tiada, janganlah susah hati. Baik. Seterusnya kita ada standard prestasi pada tahap 4, tahap 5 dan tahap 6. Dalam standard prestasi itu tercatat pada tahap kukuh untuk tahap penguasaan 4. Tahap 5 pula iaitu tahap terperinci. Dan cemerlang. Tahap penguasaan cemerlang. Cemerlang itu tahap terperinci, konsisten dan satu yang selalu menjadi pegangan guru iaitu menjadi model teladan. Ataupun ada guru mengatakan suri teladan. Paling mudah yang kita guna ialah guru kecil yang dapat membantu guru dalam standard pelajaran ataupun tahap penguasaan di dalam kelas itu.
Dia dapat membantu guru, mengajar guru. Selalunya murid-murid macam ini habis awal. Ya. Murid ini terlebih pandai. Inilah murid yang cemerlang. Baiklah. Sekarang ni kita dah tahu dengan lebih lanjut apa itu PBD, pentaksiran bilik darjah secara formatif, secara sumatif dan sebagainya serta standard prestasi kemahiran murid-murid telah pun diberikan contoh oleh Cikgu Mat. Kita nak rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini ke pentaksiran bilik darjah di Didik TV KPM. Terima kasih masih menonton pentaksiran bilik darjah PBD di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Mat. Sekarang kita nak lihat bagaimana contoh pelaksanaan PBD tersebut. Cikgu Mat, jom kita teruskan. Kita teruskan. Baik. Kita lihat sekarang, saya cuba tunjuk contoh pelaksanaan PBD, pentafsiran bilik darjah. Dalam pentafsiran, para guru termasuk saya perlu merancang PDP dan kaedah pentafsiran. Tadi ada dua kaedah pentafsiran, iaitu formatif dan sumatif. Kedua, perlu merekod, menganalisis tahap penguasaan murid. Jadi setiap yang kita mengajar itu perlu ada rekod. Seterusnya kita mesti melaksanakan PDP dan pentafsiran. Tadi kita kata formatif, maksudnya di dalam kelas apabila kita mengajar murid, kita telah boleh melakukan pentafsiran. Baik. Itu dinamakan formatif. Apabila kita lihat tadi, kebaikan PBD ini, guru dapat melihat murid itu apa kelemahannya. Jadi, para guru boleh membuat tindakan susulan. Daripada rekod kemahiran, standard pembelajaran yang diajar, murid itu gagal atau murid itu tidak dapat kuasai, guru boleh mengambil tindakan susulan. Baik. Itulah kebaikan PBD. Baik. Seterusnya kita lihat, saya nak ambil contoh satu PDP tahun 5, iaitu kemahiran 2.21, iaitu membaca, memahami maklumat berdasarkan bahan multimedia. Dalam bahasa Melayu, kalau kita lihat 2.2, dua dia itu bermaksud faham. Faham. Untuk murid itu membuat pertimbangan dan keputusan. Ini baik ni. Kalau dulu kita lihat, nak pergi ke Kuala Lumpur ke nak pergi ke Johor? Contoh, ibu tanya. Ibu tanya ni, nak pergi Nisa nak pergi Kuala Lumpur ke nak pergi ke Johor? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Nisa buat pertimbangan dan buat keputusan. Tetapi mesti ada alasan. Baik. Barulah berlakunya kemahiran 2.21. Baik. Murid-murid perlu buat apa? Murid perlu membaca bahan grafik, murid perlu memahami bahan grafik ataupun tag, dan saya cuba laksanakan PDP itu dalam bentuk didik hibur. Saya gunakan lagu pengebom. Lagu pengebom? Ya, lagu pengebom. Apabila lagu itu berhenti, murid dapat menjawab atau membaca bahan untuk membuat keputusan daripada pertimbangan. Mari kita lihat. Pada akhir pengajaran, murid dapat buat apa? Murid dapat membuat satu keputusan hasil daripada pertimbangan yang dibuat daripada bahan yang dibaca. Baik. Membuat satu keputusan daripada hasil pertimbangan. Ini contoh. Saya bagi satu contoh, petikkan daripada buku teks. Baik. Baca dan berikan keputusan. Kita bagi gambar, kita bagi bahan petikan, murid itu diberikan masa untuk membaca dan membuat keputusan. Nak pilih bumbung mana? Bumbung yang mesra alam. Baik. Di negara Malaysia pun banyak sekarang kan? Betul. Ada bumbung lalang, ada bumbung tanah liat. Ada sekarang ni bumbung atas itu ada rumput. Ada tanaman. Ada tanaman atas bumbung. Jadi murid nak pilih yang mana. Tetapi dia nak buat pertimbangan dan keputusan mesti menyatakan alasan. Baik. Tajuk atau persoalan yang kita beri di sini ialah sekiranya kamu diminta membuat pilihan. Bumbung manakah yang akan kamu pilih? Buat pertimbangan dan nyatakan keputusan. Kalau Nisa nak pilih bumbung mana tadi? Saya rasa saya berminat dengan bumbung yang ada tanaman di atasnya kerana saya sukakan kehijauan. Ya, itu Nisa. Ya. Mungkin murid-murid
membuat keputusan yang berbeza. Betul. Sebab pelbagai pertimbangan dan keputusan. Baik. Mari kita tonton video rakaman PDP sebenar yang berlaku di dalam kelas. Baik, jom kita saksikan. Saya akan bagi setiap kumpulan. Pen ini akan bergerak. Lagu, saya pasang lagu, pen bergerak dengan kawan. Faham? Saya stop, saya berhentikan lagu. Yang pegang pen, tolong bangun. Silakan. Sekiranya saya diminta membuat pilihan, saya akan memilih bumbung tanah liat kerana bumbung tanah liat merupakan penebah haba dan bunyi yang baik. Tepuk tangan pada dia. Cikgu Mat bagi 5 bintang dan 6 bintang sebab dapat bantu kawan. Tepuk tangan pada kawan. Keputusan dia. Sekiranya saya diminta membuat pilihan, saya akan memilih bumbung kaca kerana bumbung kaca ini dibuat daripada kaca yang paling air dan pejebat haba yang baik. Nak bagi 5 bintang ke 6 bintang? 6 bintang. Sebab apa kamu bagi 6 bintang? Dia membantu Nanti. Sebab apa kamu bagi dia 6 bintang? tolong kawan. Membantu kawan. Betul dia bantu kamu? Betul? Ya. Oh. Faham tak faham? Dan 5 bintang. Cikgu Mat bagi dia 5 bintang. Cikgu boleh jelaskan situasi yang berlaku di dalam kelas. Silakan cikgu. baiklah Nisa. Tadi kita lihat suasana PDP dalam kelas. Baik. Cikgu Mat memberi bintang kepada murid-murid. Murid yang mendapat bintang itu bukanlah tahap penguasaan lagi. Di situ ialah tahap perkembangan berdasarkan standard pembelajaran yang saya ajar pada hari itu. Baik. Ada murid 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang. Dan kita lihat juga dalam di sini murid-murid boleh memberi bintang atau boleh menilai rakan sebaya. Baik. Kita lihat ada yang bagi 5 bintang, 6 bintang, menyerit-nyerit itu. Itu nilai rakan sebaya. Itu Baik. dimaksudnya. Bukan PBD, Baik. bukan tahap penguasaan, itu tahap perkembangan berdasarkan standard pembelajaran 2.2 tadi. Silakan. Baiklah Cikgu Mat. Kita nak berbicara dengan lebih lanjut tetapi jom kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih menonton pentaksiran Bilik Darjah PBD di Didik TV KPM. Kita akan teruskan dengan Cikgu Mat untuk berkongsi macam mana kita nak tentukan tahap penguasaan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Kita teruskan ya. Bagaimana penentuan? Baik. Penentuan tahap penguasaan pada seseorang murid itu. Kita lihat dalam PBD, pentafsiran ini boleh dilaksanakan secara formatif, sumatif, dan pelaksanaan itu boleh dinilai melalui lisan, perhatian dan bertulis. Baik. Walaupun kemahiran membaca, boleh tak dinilai dalam secara perhatian? Boleh. Secara lisan boleh, secara bertulis pun boleh. Kita lihat. Saya bagi satu petua. Baik. Bagaimana kita hendak meletakkan tahap penguasaan ataupun TP kepada murid-murid kita. Pada tahap sangat terhad, guru atau kawan membaca, murid yang dinilai itu mengajuk sahaja bacaan guru. Baik. Tadi kita lihat video tadi bagaimana seorang murid mengajuk sahaja bacaan guru. Itulah tahap perkembangan untuk standard pembelajaran 2.2 dan begitu jugalah tahap penguasaan Baik. untuk TP1. Seterusnya TP2, murid itu membaca. Tetapi kita lihat murid itu ada tersangkut dan guru mencelah. Banyak, berapa persen? Mungkinlah kita kata lebih kurang 40%, 30%. Itu baru tahap TP2. Baik. Dan TP3, TP yang amat diharapkan oleh semua guru. Ya. Guru hanya membimbing bacaan murid itu suku bimbingan. Kalau 10 atau 3 perenggan, murid dikawal oleh guru 3 ayat atau 4 ayat sahaja. Baik. Seterusnya kita lihat tahap baik. Tahap baik ini paling ramai di dalam kelas, paling banyak di dalam kelas.
murid ada keyakinan tetapi dia tak dapat, murid ini tidak dapat membantu rakan-rakan untuk diri dia sendiri sahaja. Baik. Ini tahap atau tahap penguasaan 4. Sangat baik dengan cemerlang. Sangat baik dengan cemerlang ini ada sedikit saja perbezaan. Murid itu dapat menjelaskan kepada kawan. Baca, dia dapat menjelaskan, dapat membantu kawan. Tetapi apa beza tahap penguasaan 6? Tahap penguasaan 6 ini ada 4K1N. Baik. Apa itu 4K1N? Murid itu boleh berkomunikasi dengan kawan. Murid itu boleh berkolaboratif dengan kawan. Murid itu kreatif dan dapat menjadi guru kecil. Contoh saya kata tadi, suri teladan. Baik. Boleh membantu kawan supaya kawan-kawan itu berjaya membaca. Dan ingat satu lagi, N. N ini nilai. Nilai. Contoh, murid ini pandai, hebat. Tetapi apabila membantu kawan, mengeluarkan kata-kata yang tak baik kepada kawan itu. Ataupun pergi membuat laporan kepada guru dengan tak pandailah, tak hebatlah, susah nak mengajar dia. Berarti murid itu belum lagi pada tahap penguasaan 6. Baik. Pada berdasarkan standard pembelajaran tersebut. Ini catatan perkembangan. Bagaimana guru memindahkan tahap perkembangan murid tadi berdasarkan standard pembelajaran. Guru boleh buat dalam rekod mengajar. Baik. Boleh pindah dalam buku latihan, anekdot, pelbagai. KPM tidak menetapkan khusus. Saya bagi contoh apa yang saya ajar tadi, iaitu saya menggunakan kemahiran 2.2 dan di tepi itu ialah perekodan saya. Baik. Perekodan ini bukan ditetapkan oleh KPM. Seperti yang saya cakapkan tadi, perekodan ini bebas kepada guru untuk membuat catatan. Baik. Baik, kita lihat bagaimana contoh daripada kalangan murid-murid kita. Pada hari itu saya mengajar kemahiran tadi, saya mengajar kemahiran 2.21. Ya. Dan kita pindahkan. Saya bagi contoh Aiman, Amin. Aiman kah Amin? Boleh. Saya bagi contoh apabila saya mengajar kemahiran 2.11, iaitu membaca dengan sebutan yang betul. 2.11. Saya membuat catatan pada perekodan saya kepada murid tersebut. Begitu, apabila saya mengajar 2.12, saya membuat catatan tahap perkembangan murid itu. Murid itu dapat menguasai atau tidak pada kemahiran tersebut. Baik. Jadi, seterusnya kita juga pergi pada 2.21. Murid itu dapat berapa? Murid ini dapat 5. Murid ini dapat 2.12. Murid itu dapat berapa? Dapat 4. Dan kita lihat pula 231. Tadi 221. Yang bahan yang kita gunakan semasa PDP kita iaitu membaca, memahami untuk membuat keputusan dan membuat pertimbangan. Baik. Jadi 221. Murid ini dapat berapa? Saya bagi 5. Apa maksud 5 tadi? Untuk dia dapat menjelaskan kepada kawan. 4K1N mungkin murid ini belum kuasai. Murid ini belum dapat lagi berkomunikasi dengan kawan-kawan dengan baik. Baik. Seterusnya kita lihat 2.32. Murid ini dapat 4. Di sini kita lihat standard pembelajaran yang kita ajar itu, kita telah mencatat tahap penguasaan atau tahap perkembangan pada murid tersebut. Daripada keseluruhan ini, barulah guru membuat pertimbangan untuk memberi tahap penguasaan pada seseorang murid tersebut. Baik. Maknanya mereka akan mendapatkan tahap penguasaan keseluruhan Ya. daripada 6, 4, 5, 5 dan 4 ni. Betul. Baik. Baik. Jadi, seorang guru perlu membuat pertimbangan yang sewajarnya. Jangan ada emosi, jangan marah-marah, kan? Nak buat pertimbangan. Apabila berdasarkan standard-standard pembelajaran yang guru-guru ajar tadi, telah tercatat, daripada situ guru membuat pertimbangan. Bagaimana nak memberi, hendak memberi tahap penguasaan. Kena ingat, 2.11 itu, kalau dapat 6, mungkin banyak murid yang dapat 6. Sebab itu asas. Baik. 2.11 itu asas sahaja. Jadi, apabila kita melihat 2.21, standard pembelajaran itu makin lama makin tinggi. Bermula dari aras kemahiran berfikir aras rendah, pergi kepada kemahiran berfikir aras tinggi.
Di situ guru perlu membuat pertimbangan untuk melihat aras kebat tersebut, barulah murid memberi atau guru memberi tahap penguasaan kepada murid tersebut. Baiklah, Cikgu Mat. Nampaknya waktu begitu cemburu dengan kita. Jadi saya nak minta Cikgu Mat kongsikan rumusan ringkas terhadap apa yang telah kita bincangkan hari ini. Silakan Cikgu. Terima kasih. Sebagai rumusannya, guru dan murid saling memerlukan Baik. untuk memberi PBD. Dan PBD, pentafsiran bilik darjah ini, para guru perlulah mengajar berdasarkan standard pembelajaran. Daripada standard pembelajaran itu, guru mengeluarkan maklumat atau catatan tahap perkembangan murid untuk memberi tahap penguasaan murid secara keseluruhan. Itu. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Mat Arifin Ismail dari SJKC Batang Kali Selangor di atas perkongsian PBD dalam bahasa Melayu bagi sekolah rendah. Terima kasih juga jurubahasa isyarat yang membantu kita hari ini, Cikgu Rosyahidah Zulkifli dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan Pahang. Terima kasih semua yang menonton pentaksiran Bilik Darjah di Didik TV KPM. Saya Nisa K. Terima kasih, semoga kita bertemu lagi.